Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hai, Assalamualaikum. Okey, selamat Waalaikumsalam. datang ke Temu Ramah bersama entrepreneur Ayuni Nadira. Baiklah, Hai, Cik Ayuni sihat? Alhamdulillah sihat je. Okey. First of all, saya nak cakap terima kasih kepada Cik Ayuni kerana sudi untuk membantu saya dalam menyiapkan kerja ENT 300. Okey. Baiklah, boleh kita teruskan dengan sesi temu ramah kita? Boleh. Okey, cantik. Okey, pertama sekali, boleh tak Cik Ayuni terangkan ataupun berikan nama Cik Ayuni, umur, tarikh lahir, tempat lahir, hobi, status Cik Ayuni sekarang, background study dan juga achievement paling terbesar Cik Ayuni pernah lakukan. Okey, Assalamualaikum. So terima kasih sangat kepada Cik Batrisha kerana sanggup memilih saya sebagai entrepreneur untuk assignment awak. Terima kasih. Okey, sebelum saya start, saya akan bagi tahu sedikitlah biodata saya. So nama diberi adalah Nur Ayuni Nadira binti Amiruddin. Saya berumur 20 tahun. Saya lahir pada 2001 bulan September, 27 hari bulan, baby September. Okey, saya lahir di Seremban. Menetap pun sekarang dekat Seremban. Saya single, student. Okay. And then achievement terbesar saya tak ada lagi. Maksudnya tak adalah macam orang kata membanggakan sebab saya bukanlah datang daripada keluarga yang kaya. Saya datang daripada keluarga sederhana je. Mak saya ibu tunggal. So saya ada 2 orang adik-beradik, kakak saya dengan saya. So kita orang hidup sederhana je. Saya pun bukanlah pelajar yang pandai. SPM pun dapat 3A. Manakala PSR dapat 2A. Tapi semua lulus lah. BC tak ada yang gagal ataupun C. Okey, baiklah. Penerangan yang cukup padat dan padu dari Cik Ayuni. Okey, baiklah. Mungkin kita boleh pergi ke hal-hal bisnes. Boleh Cik Ayuni? Boleh. Okay. Mula sekali saya nak tahu Cik Ayuni punya nama perniagaan dan juga tema perniagaan Cik Ayuni. Silakan. Okey. Ayuni punya perniagaan, nama perniagaan Ayuni adalah glossy.my. So konsep Ayuni buat Ayuni punya bisnes adalah bertemakan pink, iaitu soft pink ke benda-benda yang melibatkan pink lah. Sebab Ayuni punya target audience Ayuni adalah perempuan. So perempuan ni semua orang suka benda yang soft-soft, yang girly-girly, cute-cute. So Ayuni target Ayuni punya konsep adalah pink. So dari segi nama branding Ayuni tu sendiri, dia agak susah lah. Sebab kita kena create satu nama brand yang senang dan mudah orang cari. So kiranya tak boleh lah kita main letak-letak lipstick murah Malaysia ke apa ke, sebab benda tu nampak macam terlalu macam tak authentic, faham tak? So dari segi pemilihan nama glossy tu sendiri pun dia melambangkan sparkle, glowing. Sebab glossy tu bila kita google dekat internet ke, dia melibatkan shiny kan. So Ayuni pula jual lip gloss. So lip gloss tu pun gloss. So dia tambah je dengan C tu sendiri. Lepas tu Ayuni tambahkan elemen local tea dekat situ, iaitu My. So My tu kalau macam kita tahu www.nyccosmetic.my ke, itu menunjukkan yang Ayuni tu daripada Malaysia sendiri. So konsep dia adalah pink tu adalah dia nampak feminin je. Dan satu dia nampak macam cute. Maksudnya dia sesuai lah untuk golongan perempuan dan juga young teenagers. Baiklah, dengar pun glossy saya rasa macam apa tu? Macam rasa menarik lah nama tu, dan macam Cik Ayuni cakap tadi, secara tidak langsung dah ada aktiviti marketing di sini. Saya pun rasa tertarik nak membeli barang Cik Ayuni. Baiklah, boleh saya conclusionkan yang Cik Ayuni sebenarnya jual lip product, betul tak? Betul. Okey.
Baiklah, boleh saya tahu Cik Ayu ni punya business structure? Maksudnya dari segi jenis perniagaan, founded bila dan brief background about your business. Okay. So Ayu ni cerita pasal journey Ayu ni lah start business boleh Kiranya Ayu ni bukanlah first time Ayu ni buat business. So Ayu ni betul-betul minat buat business adalah pada 2016. Waktu tu Ayu ni PT3 iaitu form 3 lah, orang kata 16 tahun tu adalah kemuncak di mana Ayu ni nak cari duit sendiri. Maksudnya Ayu ni nak try explore macam mana business ni, sebab macam kita tahu business tu kita dapat duit. So business pertama yang Ayu ni jadi adalah sebagai dropship. So dropship ni kita tak pegang barang. Kita memang tak ada barang fizikal kat tangan kita. Kita just promote, letak gambar dah. Tapi zaman dulu, Ayu ni masih ingat lagi, zaman dulu memang senang kita nak menjual. Lagi-lagi dekat online. Sebab zaman dulu kita tak ada Shopee. So orang macam lebih percayalah dekat online zaman dulu. Tapi zaman sekarang ni agak susah sikit marketing dia daripada dulu. So bila Ayu ni masuk dropship tu, Ayu ni jual kosmetik. Kiranya Ayu ni dah ada sikit knowledge lah pasal kosmetik. Tapi kosmetik tu hanya orang kata kosmetik grade pasar malam. Kiranya macam kosmetik murah-murah, kosmetik yang orang tak ada bajet lebih, Ayu ni jual macam tu. So Ayu ni jual menggunakan platform Instagram. And waktu tu Ayu ni berniaga pada 15 tahun dan sampai 16 tahun. Kiranya macam nak dekat 17 tahun tu Ayu ni kurang sikit lah sebab kita SPM kan. So Ayu ni masih ingat lagi pencapaian Ayu ni waktu menjadi dropship je, kita tak pegang barang pun. Ayu ni masih ingat dropship yang Ayu ni join dengan akak ni adalah Akak Izdia tau. So sekarang dia dah tak jual kosmetik, dia jual skincare muka. So Ayu ni masih ingat lagi waktu tu akak tu reward Ayu ni top dropship. Tak salah Ayu ni dapat 500 ke 1000 sale pada bulan tu. So Ayu ni rasa macam kita rasa dia appreciate lah. Lepas tu kita rasa macam kita tak pegang barang ni tapi kita dapat duit. So maksud 17 tahun tu Ayu ni kurang sikit sebab waktu tu kita dah SPM kan. Kita dah SPM, kita macam kurang sikit, kita dah tak berniaga sangat. Dan bila dah lepas SPM tu, Ayu ni kan ada gap antara cuti lepas kita ambil sijil tu dengan masuk universiti kan. Kan gap dia agak panjang dalam 5 bulan macam tu sampai ke tahun depan kan. Ayu ni masuk lagi, buat lagi bisnes yang baru iaitu Ayu ni try. Okay, dulu aku dah buat dropship ni, aku nak try lah buat physical. So bila kita buat physical, waktu dulu pula macam Ayu ni cakap tak ada Shopee. So waktu dulu barang-barang borong Cina tu sangat famous. Kiranya macam bag-bag, comel-comel, kasut-kasut ada panda lah, apalah. Benda tu famous lah di kalangan orang remaja. Macam bag Fila lah. Sebab dulu tak ada Shopee. So benda tu menjadi platform orang remaja dan customer di masa yang lain untuk beli dengan Ayu ni. Sebab Ayu ni boleh ambil barang-barang yang comel untuk diorang. Tapi Ayu ni stop buat tu sebab mungkin Ayu ni tak ada ilmu, iaitu ilmu dari segi costing postage. Maksudnya Ayu ni kan kita ambil daripada luar negara. So bila kita ambil daripada luar negara, kita kena bayar postage. So kadang-kadang kalau macam barang tu 5 ke 6 pieces ke, benda tu dah jadi macam posting, harga post tu dia dah makan dah Ayu ni punya untung. So mula-mula Ayu ni tak nampak lagi kan. Dia kata tak apalah, kita sebab mula-mula sikit je kan orang beli. So benda tu sikit je lah dia punya postage je. So bila lama-lama Ayu ni promo buat marketing apa semua, tiba-tiba ramai orang customer yang order dari masa ke masa lah. Sebab Ayu ni bila kita buat borong China tu, kita tak boleh buat hari ni order, esok post tak boleh. Ayu ni kena macam contohnya Ayu ni seminggu ni kita open order. Okay, lagi 3 minggu ke 2 minggu ke kita barang tu sampai, kita post ke orang tu and then kita open balik order. So macam itulah order tu agak panjang, dan bila panjang tu orang akan order lah dengan kita dalam kuantiti. Kadang-kadang kasut, benda-benda berat kan, macam kasut, macam bag ke, benda tu yang menjadikan Ayu ni rugi dari segi tu. And then bila Ayu ni dah rugi, Ayu ni masuklah macam Ayu ni stop, kata tak boleh macam ni sebab kita tak nampak untung kita kan. Kita keluar je tapi kita tak nampak mana untung aku ni pergi ni. And then waktu tu Ayu ni dah masuk universiti. So bila kita dah masuk universiti, kita masuk physical kan.
Ini dah tak boleh lah nak pegang physical barang tu. Okay, kita stop. So dalam satu SEM tu Ayuni tak buat apa-apa. Ayuni just fokus daily life sebagai student, buat assignment, pergi kelas apa semua. And then sampailah SEM 2. SEM 2 tu waktu COVID melanda, betul-betul PKP 1 tu yang kita kena balik tu, yang kita ingatkan cuti 2 minggu je. Last sekali setahun sampailah SEM 5 Ayuni rumah tu. So Ayuni macam waktu tu lah yang rasanya kita PKP lockdown tu bulan 3 macam tu kot. And then bulan 6 macam tu Ayuni terdetik untuk start buat bisnes. Agak lama lah sebab Ayuni dari segi Ayuni nak cari supplier yang betul. Dari segi nama tadi Ayuni kena create kan, macam mana Ayuni nak promosikan Ayuni ni. Lepas tu apa benda Ayuni nak kena jual. And then bulan 6 tu lah Ayuni start cari, maksudnya daripada bulan 6 tu Ayuni cari semua, Ayuni dah jumpa yang mana ikut Ayuni punya kehendak Ayuni, iaitu dah jumpa local tea, senang nak communicate, masa pun senang. And then Ayuni start. Bila start tu Ayuni masih ingat dulu Ayuni start dengan RM200 je waktu tu. Memang banyak tau, time tu ketar-ketar sebab kita takut, kita pernah beli dengan dia, okay, quality dia okay apa semua. Tapi bila kita beli quantity macam 200 tu macam kita takut, betul ke ni aku nak jual ni? Boleh jual ke ni? Sebab Ayuni masih ingat lagi orang kata, kawan Ayuni lah kata jual lip gloss ni ada ke orang nak beli? So kita rasa macam terpanah lah dekat hati kita macam aku ni tak boleh jual ke? Macam tak best sangat ke produk aku ni kan? So waktu tu Ayuni memang decide, Ayuni dah cipta goals Ayuni lah. Ayuni dah plan dah. Okay, first kali kita kena target, aku punya account IG aku ni adalah 10k. So kenapa 10k adalah nak bagi kepercayaan orang, gain customer punya trust. Ini saya tanya Bat lah. Kalau Bat sendiri, kalau kita belanja online, Bat suka views dia followers dia tinggi ataupun Bat suka tengok yang dia punya follower sikit tapi feedback dia banyak? Daripada tinggi follower, feedback dia sama banyak dengan sikit tu. Kalau Bat sendiri pun mungkin Bat akan tengok follower tinggi dan juga feedback, sebab itu sendiri mempengaruhi faktor kita punya kepercayaan dengan seller tu. Betul. So katakanlah pada waktu tu Ayuni standby je dalam 600-700 followers tapi feedback banyak, orang akan pelik. Dia ni biar betul lah, faham tak? So bila macam Ayuni dah start plan ni, okay 10k. So yang kedua adalah Ayuni nak plan yang orang nampak aku punya value ni. Tapi waktu tu Ayuni jenis Ayuni adalah bila Ayuni buat perniagaan, Ayuni tak bagi tahu kawan-kawan Ayuni. Ayuni buat sesenyap je. Maksudnya Ayuni tak suka sebab kadang-kadang ni kawan-kawan ni dia suka macam, Ayuni malulah sebab kita lihat orang tu fizikal kan. Okay, nanti Ayuni tak suka dia ni tahu aku buat bisnes ni. So Ayuni tak suka. So Ayuni akan bagi tahu juga dekat orang bila Ayuni dah berjaya nanti. Faham tak? Kiranya Ayuni tak suka tengok kawan-kawan Ayuni tengok proses Ayuni. And then waktu tu Ayuni plan, okay, aku nak orang lain ni tengok brand aku ni macam mana ni. So Ayuni try lah buat marketing paid review. Paid review tu adalah Ayuni bagi barang dekat orang tu, then bagi barang ke orang tu promote. Tapi Ayuni boleh lah request dari segi macam mana. Contohlah content tu Ayuni nak dia buat daily life. So kiranya benda tu santai lah, orang tak adalah nampak macam kita yang bagi barang tu dekat dia. So Ayuni request dia caption macam mana, Ayuni bagi caption. Okay. Dari segi pemilihan influencer tu sendiri pun sangat penting sebab Ayuni takkan, sebab kita small business kan, kita bukannya company besar yang hire ada marketing department yang bayar dia hantar dia. Kita bukannya macam Kylie Cosmetic yang hantar ratus ribu model kan, tak kisah. Kita hanya kecil-kecil. Sebab kecil tu sebab tu pentingnya detail. So Ayuni akan siasat semua influencer Ayuni. Dari segi followers dia, dari segi like dia, dari segi siapa yang komen kat situ ataupun engagement dia macam mana. So macam mana Ayuni siasat semua tu, first kali kita kena tengok followers dia. Okay, bila kita tengok followers dia, Ayuni selalu targetkan hijabis tau.
hijabis yang macam perempuan-perempuan yang dekat TikTok ke, tapi hijabis yang jenis comel je, dia tak adalah macam terlalu menari-nari ke, tak, dia macam memang tunjukkan real life dia, jadi diri dia sendiri. Ayuni akan pilih macam tu, and then Ayuni akan tengok like dia. Kadang-kadang orang yang ada 100k follower, like dia 3,000 je, tu Ayuni akan reject, totally reject. Tapi bila kita tekan pula dia punya like dia, Ayuni akan tengok, okay, kebanyakannya budak-budak tak? Kebanyakannya lelaki tak? Kadang-kadang banyak perempuan tak? Kadang-kadang banyak budak-budak tak? So Ayuni akan siasat. So Ayuni memang lama lah kita nak cari orang yang betul-betul dia punya engagement dia tu bagus. Lagi satu pasal duit juga. Maksudnya kita keluarkan apa yang kita bayar dekat dia. Kadang-kadang followers dah okay, like dah okay, tiba-tiba dia charge mahal pula. Aduh, habislah nak koik mana kat poket ni kan. Tak boleh. So kita kena ukur dekat badan kita sendiri. Macam mana Ayuni nak cari macam ni. So bila kita dah cari-cari, kita mesti akan jumpa juga apa yang kita nak. So dapatlah jumpa perempuan ni followers dia okay, dia 50k tak salah, tapi tak sampai 50 pun. Dia punya like dia 300k. So maknanya half lah daripada follower tu. And kata, and dia punya bayaran pun okay, nice je. And kata tak apa, kita ambil dia je, kita try je. So dalam sebulan tu Ayuni akan pastikan kita bila kita buat paid review, kita tak boleh buat hari-hari. So kita kena buat dalam seminggu sekali ataupun sebulan tu 2 kali je, sebab kita nak bagi orang nampak je brand kita. So waktu mula-mula Ayuni nak create follower 10k tu, memang orang kata banyak pakai duit jugalah, tapi taklah banyak, maksudnya Ayuni terpaksa pakai duit Ayuni dulu. So maksudnya kita berhutang lah kepada diri kita sendiri. Tapi kita dah ada azam, okay, bulan depan ni customer ni kita tak boleh usik. Kita dah asing-asingkan untuk stok lain, untuk yang kita dah pinjam untuk diri kita tu lain. Okay, so waktu tu Ayuni ada 2 bank lah, bank Maybank dengan CIMB. Okay, and then bila kita dah capai semua tu, benda tu jadi smooth lah. Okay, 10k dah dapat. Okay, lepas tu kita dah bagi tahu dah upload review macam mana. Okay, the second one kita dah achieve benda tu. And then bila kita pilih platform kita, macam Ayuni pilih Instagram. Tadi kan Ayuni fokus Instagram je. Nak naikkan followers ni dulu ni. Sebab naik ni bukan 1 hari 2 hari. Dia ambil lama, ambil masa yang lama. Ni Ayuni kata, macam mana ni aku nak bagi exposure dekat orang ni. So terdetik lah TikTok. Waktu TikTok tu pun waktu zaman COVID juga. Betul tak? Waktu COVID dulu, waktu TikTok tu Ayuni masuk TikTok. Kalau Cik Bat tahulah, saya first Ayuni punya video adalah sangat-sangat noob. Iaitu macam orang tak pernah belajar cara nak buat video. Macam budak-budak macam ini barang. Okay, Ayuni video macam tu. So ilmu tu tak ada. So bila ilmu tu tak ada, macam kalau Instagram tu senang lah, sebab dari dulu Ayuni belajar. Dari dulu Ayuni ada pengalaman, okay, cara macam mana nak naikkan Ayuni punya followers. Sebab daripada umur 15 tahun, 16 tahun tu kan. And then bila masuk TikTok ni, Ayuni betul-betul noob gila, macam aduh, view pun sendu, tak ada engagement. And then terdetik lah terjumpa seorang akak yang TikTok expert tu. Okay, and then Ayuni pergi masuk kelas dia. Masuk, habiskan, terpaksa keluarkan duit untuk mencari ilmu. Sebab ilmu tu kita kena cari. Kita tak boleh dia datang sendiri, tak boleh. So disebabkan Ayuni nak kembangkan brand Ayuni, sebab Ayuni 100% guna social media je, tak guna pun fizikal ke. So Ayuni belajar cara nak buat TikTok tu. Ayuni belajar puluh-puluh lah. Kalau macam Ayuni buat video hari ni, video tu tak viral, Ayuni akan tanya, Kak, video ni kenapa ada apa-apa kau? Okay, and then dia explain, okay, dia macam ni. So daripada situ kita dapat belajar sendiri. Oh, kesilapan kita macam ni. Oh, kita dapat belajar benda baru. Okay lah, jangan buat macam ni lah. Kalau muzik ni Ayuni ambil daripada overseas, tak boleh. Sebab Malaysia tak famous lagi lagu tu. So sebab tu lah kebanyakannya orang Malaysia tak tengok Ayuni punya video. Macam tu lah, dari segi situ Ayuni improve. So bila kita dah, bila Ayuni ada ilmu sikit-sikit, okay, macam ni, Ayuni start pula pilih macam mana Ayuni nak targetkan audience Ayuni. Kiranya akak tu pun kata, Ayuni dah boleh start lah pilih niche yang betul. So Ayuni start untuk pilih storytelling.
sebagai personal branding Ayuni lah, sebab Ayuni sebab kita punya personal branding adalah apa yang buatkan kita jadi diri kita sendiri. Sebab Ayuni tak gerti fashion, tak gerti tukar-tukar baju. So Ayuni tak boleh buat macam tu. So apa yang Allah bagi kat Ayuni adalah Ayuni suka bercakap, suka bercerita dengan orang. So itu apa yang Ayuni guna. So video tu mula-mula susah lah sebab kadang-kadang idea nak dapatkan konten tu susah. So, kadang-kadang kalau ada idea. Tapi apa yang Ayuni selalu buat, setiap kali tiba-tiba lah nak tidur ke, tiba-tiba ada idea, Ayuni akan tulis dekat notes. Tak kisahlah kita tak buat ke apa ke, janji apa yang kita keluar dekat Ayuni punya pemikiran, Ayuni akan tulis. So bila main point dia dah ada, dia punya besar dia dah ada, Ayuni just rakam video je. Ayuni just rakam lah buat packing order ke, pergi hantar postage ke, ataupun buat video tips ke. Ayuni just tunjuk je dia punya video. Sebab main pointnya Ayuni tak payah fikir-fikir. Tak adalah kita dah rekod, alamak kita nak buat apa ni, sebab kita nak kena pilih lagu lagi, kita kena buat caption lagi. So benda tu penting juga untuk Ayuni. And then apa tadi? Macam tu je lah. Aku dah lupa dah. Dia seronok bercerita. Macam tu je lah. Ayuni kata kita dah planning siap-siap. Apa Ayuni nak buat untuk tu. Dari apa yang Cik Ayuni cakap tadi, saya boleh nampak lah bukan sahaja Cik Ayuni ni perjalanan dia nak jadi entrepreneur tu mudah ya. Memang jadi entrepreneur kena jadi penyiasat dulu, nak tengok target audience, nak betul. tengok apa yang good for yourself, and then kena invest. Takut juga betul. Kan kalau invest banyak-banyak tak jadi, risau. Okay. Baiklah, sebelum saya seterusnya, maafkan saya, sebelum saya teruskan kepada soalan yang seterusnya, Cik Ayuni nak minum air dulu ke nak rehat dulu? Tak apa. Saya okay. Mantap. Okay. Jadi macam tadi Cik Ayuni cakap, dan Cik Ayuni pun sebenarnya pernah keluar dekat FYP TikTok saya, glossy.my, if I'm not mistaken your username. And saya nampak memang orang kata tinggilah views Cik Ayuni. Tapi saya just nak tanyalah, sebab sekarang ni orang selalu kata kena shadow ban. Betul tak? Cik Ayuni tahu shadow ban tu apa? Tahu. Kiranya macam views tu tak perform lah kiranya. Okay. Macam mana kan kalaulah Cik Ayuni face this kind of trouble, maksudnya TikTok Cik Ayuni kena shadow ban, apa Cik Ayuni nak buat? Mungkin Cik Ayuni down ke ataupun take advantage ke, macam mana? Silakan. Okay, bila kita sebut pasal social media ni, kita mesti ada pantang larang. Maksudnya macam Ayuni kata tadi, kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu apa benda yang kita salah. So daripada Instagram pun Ayuni ada mengalami masalah tersebut. Okay, kita cerita pasal TikTok lah. Bila kita pasal TikTok, shadow ban tu kita memang tak lari. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan, shadow ban tu memang tak wujud. Kiranya itu menunjukkan yang views rendah sebab konten kita tak menarik. Bukan sebab TikTok kita rosak ke ataupun TikTok kita masalah ke, tak. Dia tak ada istilah TikTok kita rosak. Melainkan kita kena community guideline. Ayuni pernah kena community guideline sebab waktu tu Ayuni maksudnya macam buat printer thermal tu TikTok tak suka. So daripada situ kalau kita nak buat sesuatu, contohnya benda-benda yang sensitif lah, macam printer thermal ataupun customer, kita tulis detail customer macam CUSTOMER pun kita tak boleh. Lepas tu kita tak boleh mention Shopee. Itu selepas Ayuni masuk kelas. So bila Ayuni dah tahu benda tu sebenarnya ini yang membuatkan TikTok tak bagi. Waktu Ayuni masih ingat lagi, seminggu kot Ayuni tak dapat post content kan. Tapi waktu tu belum sedih lagi sebab kita tak pro kan. So okay, tak apalah, kita fokus Instagram je lah kan. Okay. Aduh, bila dah lama-lama macam shadow ban tu memang tidak lari lah pada views rendah tu. Tapi Ayuni tak pernah rasa down pun. Sebab TikTok memang macam tu. Tak semua video kita akan viral. Cumanya apa yang Ayuni boleh cakap dekat sini, kita jangan stop. Kita buat je. Sebab kita tak pernah tahu bila video kita viral. Itu je. Memang kalau katakanlah hari ni Ayuni dapat views
tiba-tiba 1K je. Lepas tu yang peliknya besok pagi tiba-tiba dah ada 10K ataupun dua hari selepas tu tiba-tiba ada 2K. Katakanlah Ayuni tiba-tiba malam tu Ayuni delete 1K tu, dapat tak 10K tu? Sebab permainan media sosial ni dia pelik sikit. Dia macam melibatkan miracle pun boleh jadi juga. So tu je lah Ayuni kata, kita sedih boleh tapi kita kena tanya balik diri kita, ada apa salah ke? Ataupun kita jangan stop buat. Kita buat je. Pastikan kita ada ilmu lah. Okay, jangan buat. Jangan tulis printer term. Jangan tulis Shopee. Jangan tulis detail. Caption dia pun jangan panjang-panjang. Hashtag pun lah. Bila kita dah ada basic tu, kita buat je. Macam tu. Betul-betul saya setujulah dengan Cik Ayuni. Kita sebagai entrepreneur ni kena trust the process. Betul tak? Kadang-kadang orang kata miracle. Kadang-kadang orang kata macam timing, lagi-lagi pun dekat TikTok pun ada macam timing untuk FYP, soalan-soalan kan. Okey, betul, saya setuju dengan statement yang diberi oleh Cik Ayuni. Baiklah, kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Contohlah Cik Ayuni dalam buat perniagaan, Cik Ayuni terima komplain daripada customer. Komplain tu mungkin dalam bentuk macam mereka tak puas hati dengan kualiti produk ataupun barang pecah ke, walaupun bukan masalah ataupun berkaitan dengan Cik Ayuni. Apa Cik Ayuni akan buat untuk orang kata sedapkan hati mereka balik dalam a good manner? Boleh silakan? Okay. So first kali, bila kita sebut pasal bisnes ni, bagi Ayuni servis tu penting. Tak kisahlah tak kisahlah awak jual tudung ke, awak jual baju ke, jual makanan ke, kalau servis awak ke laut, orang tak akan beli. Katakanlah satu hari Bat pergi kedai, okay, and then nak beli nasi lemak ni. Lepas tu orang tu, apa? Tu je, pergi. Bat masa auto, tak nak pergi kedai ni lagi, betul tak? So bagi Ayuni sentiasa tekankan diri Ayuni, servis tu is most important daripada barang yang Ayuni jual. Katakanlah Ayuni dapat komplain, dulu Ayuni buat Instagram je. So orang akan komplain melalui WhatsApp lah, tapi mostly yang selalunya lah yang Ayuni akan dapat adalah contohnya barang tu leaking. Bila kita jual liquid, lip gloss kan jenis liquid. So kadang-kadang benda tu bila kita post, benda tu tak leaking pun, tapi nak buat macam mana, postage lagi, panas lagi, so benda tu leaking lah. So kadang-kadang Ayuni akan bergantung kepada situasi. Pertama sekali Ayuni akan cakap minta maaf dekat dia. Ayuni akan balas lah dengan bahasa yang baik, tapi Ayuni akan minta maaf dulu walaupun Ayuni tahu tu bukan kesalahan Ayuni. Yang kata minta maaf sangat, apa yang banyak lah. And then yang kedua baru Ayuni akan bagi tahu solusi dia. Dia bergantung, katakanlah solusi dia barang yang leaking tu terlalu banyak leaking sampai setengah tube, Ayuni ada measurement tau. Katakanlah liquid tu macam ni, kalau setengah macam ni Ayuni akan refund. Tapi kalau setakat leaking sikit-sikit je ke, Ayuni akan tanya dekat dia, okay, awak nak macam mana ni? Awak nak refund ke ataupun sebab kadang-kadang bila kita dah minta maaf, customer tu dia jenis soft tau. Jenis alamak, macam kita minta maaf sungguh-sungguh. Bila kita main dengan orang punya psikologi, faham tak? Kita minta maaf betul-betul macam kita minta maaf dengan pak kita lah. Awak sorry awak, kita memang tak tahu ni. Kita post elok. Kita main dengan dia sampai dia rasa macam satu rasa bersalah dekat dia, macam jahat kan. Tapi Ayuni gunakan psikologi dia. And kadang-kadang dia kata tak apalah awak, ini boleh ni. Dia macam dia basuh-basuh dia okey. Kalau setengah macam betul-betul benda tu leaking sampai separuh, Ayuni akan minta nombor akaun dia lah. Kata tak apalah awak bagi nombor akaun. So kadang-kadang leaking separuh ni setengah orang dia tak nak pun refund, tapi Ayuni nak juga sebab Ayuni rasa benda tu tak berkat. Tak apa, bagi je. Ayuni pernah bagi orang tu, dia beli banyak and then 2 kot lip gloss dia pecah. And then waktu tu Ayuni hantar dia senyap-senyap sebab dia beli dekat Shopee. So Ayuni tahulah post dia punya alamat dia kan. So Ayuni hantar yang baru untuk dia. Dia macam terkejut lah. Tak apa wak, time tu dia kata tak apa saya dah halalkan lah, apalah, cuma dia inform je lah yang ada beberapa leaking. Tapi daripada gambar tu Ayuni nampak lah macam teruk juga leaking dia ni kan. Kata tak apalah, tak ada rezeki, janji customer happy. And then yang third tu bila kita dapat komplain tu, kita kena improve. Contohlah
Contohnya kita daripada segi Shopee kan. Shopee macam kita tahu kita ada 1 star, 2 star, 3 star, 4, 5 star kan. Kadang benda ni boleh membawa keburukan dengan kebaikan juga. Kadang-kadang orang bagi 1 star saja-saja je. Tak bagi tahu pun kenapa, explain apa benda. Kadang-kadang benda ni pun boleh menjatuhkan kita punya energy lah waktu tu macam kenapa ni chat tak reply, sebab dia bukan beli dekat WhatsApp kan. Dia beli dekat chat. Kadang online tapi tak. So orang macam tu kita just respond reply je. Contohnya macam 1 star tu ini selalu buat, ini reply bawah dia. Ini akan buat seller respon iaitu kami dah chat kami dah chat buyer ni tapi tiada respon. Okay, dia hanya beli, katakanlah dia beli satu produk je tapi assume macam produk tu mahal. So ini akan beritahu lah customer ni expect barang RM3 tapi nak besar lah apalah. Ini akan beritahu apa yang dia beli tu. And then last kali Aina akan endingkan dengan terima kasih, have a nice day. Sebab kadang-kadang orang macam tu bila orang lain singgah kat kedai kita, dia mesti nak tengok good expectation kan. Percayalah kalau kita pergi mana kedai pun kita mesti nak tengok 1 star juga kan. So macam kita nak tengok orang ni betul-betul walaupun berapa banyak lah feedback 5 star dia, kita mesti juga nak tengok 1 star dia. Apa benda yang buatkan orang itu. So Aini selalu reply balik dekat bawah 1 star tu, 2 star ke ataupun 3 star. So macam tu je lah Aini kalau macam dekat Shopee. Kalau memang betul tu salah Ayuni selalunya Ayuni masih ingat lagi Sam lepas kot. Waktu tu kita last Sam rasanya Ayuni pening, maksudnya stress lah. Stress macam mana nak handle ni apa semua ni. And then Ayuni asyik tersilap je. Ayuni pernah order tu banyak dalam 15 kot. Ayuni tercampur macam tersalah masuk parcel 4. Gelabah ke tak? Macam mana Ayuni boleh tahu adalah Ayuni tak tahu lah, dia macam terlintas kat mind kita. Rasanya ini untuk Amirah ni. Ni untuk Ayuni tu. Time tu Ayuni terus PM customer tu. Ayuni kata, Assalamualaikum awak. Kalau parcel dah sampai, kalau salah bagi tahu tau. Kalau salah bagi tahu sebab saya takut saya tersalah masukkan barang. Lepas tu punya betul. Lepas tu disebabkan salah tu, dia depends lah. Kalau customer tu dia nak terima barang yang salah tu, okay dia terima. Kalau jenis macam jenis macam banyak-banyak bunyi ni, okay refund terus, dia akan request refund. And then benda tu Ayuni halalkan lah sebab salah sendiri. So Ayuni kata Ayuni minta maaf apa semua. Salah Ayuni time tu kita dah start untuk tengok betul-betul order detail tu. Betul-betul order detail tu. Sebab benda tu melibatkan kita punya keuntungan kan dan juga kerugian kita sendiri. Nampaklah yang Cik Ayuni ni punya sikap ataupun skill interpersonal tu tinggi tau, sebab dia main psikologi sikit, dia main macam mana, dia main sifat orang. Sebab kalau macam betul lah, saya pun sendiri kalau nak beli barang kat Shopee memang saya akan tengok dulu. Bukannya tengok yang 5 star, saya tengok 1 star. Sebab nak tahu apa ke barang kalian untuk barang yang saya beli tu ada rosak ke apa kan. Memang saya rasa tu bagus lah sebab orang akan tumpu kat situ. So kalau Cik Ayuni reply macam seller punya apa tu? Dia seller respon. Seller respon. Dia macam membantu dekat customer lain yang nak beli. Okay, baiklah. Kita might be dah nak sampai ke penghujung sesi temu ramah, tapi saya mungkin akan bagi lagi 3 soalan terakhir. Boleh ke Cik Ayuni? Boleh. Okay, soalan yang 3 terakhir adalah kalau Cik Ayuni ada peluang untuk besarkan lagi perniagaan Glossy.my ni, adakah Cik Ayuni akan hire agent ataupun dropship service? Silakan. Okay. Bila kita cakap pasal hire agent ke, sebenarnya Ayuni terdetik. Sebenarnya memang Ayuni dah buat dulu. Tapi disebabkan kengkangan supplier tak cukup. Untuk Ayuni cukup. Tapi kita kena fikir ke depan sikit je. Kita tak fikir jauh, ke depan sikit je. Katakanlah agent ataupun dropship kita tu perform. Cukup tak stok dengan aku ni? Sebab stok untuk kita pun boleh macam tu je.
Tapi kalau kita nak agent ni, dia mestilah at least 20 pieces terus, 30 pieces. So benda tu Aini ragu-ragu and Aini stop, Aini tak buat. Tapi kalau lah diberi peluang, Aini pun masih dalam planning, Aini nak buat Aini punya jenama sendiri. Sebab bila kita tak hidup dalam keluarga yang kaya, kita hidup dalam keluarga yang sederhana je, benda tu ambil masa untuk kita kumpul. Tapi adalah planning untuk buat lip sendiri. Lepas tu nak masukkan dia dalam farmasi macam Watson ataupun Guardian. Lepas tu Aini nak tolong orang lain. Kiranya macam mustahil lah, impossible lah kalau Aini cakap Aini buat bisnes ni, tak ada siapa yang WhatsApp kata boleh tak saya nak join, nak dropship sama-sama. Mustahil, memang ada. Tapi Aini rasa macam nak cakap sorry tak buka tu rasa macam berat sangat, faham tak? Kiranya macam orang, barang kita ni macam orang dah tengok, faham tak? Kira macam barang dia ni ada value ni, boleh jual ni, faham tak? So orang macam percaya Aini dekat Aini. yes. Aini lepas tu Aini rasa macam sorry kita memang tak open. Tapi Aini gunakan macam psikologi lagi. Aini kata tapi awak jangan risau, nanti kita akan update dekat story. So macam tu lah Aini, sebab kita tak nak orang tu hampa dengan kita kan. So Aini terpaksa create macam fake senario lah untuk dia tak sedih. So apa Aini, maksudnya macam apa Aini harapkan adalah Aini memang nak tengok orang, maksudnya Aini nak orang yang macam Aini juga, student yang suka bisnes tapi diorang tak tahu nak buat bisnes apa. Sebab mostly kan perempuan kan dia suka pakai kosmetik apa semua tu. Aini nak diorang sama-sama dengan Aini juga satu hari nanti, insyaAllah. Kalau orang kata dipermudahkan lah. Murni ni Cik Ayu ni sebab rasa dia nak berjaya seorang-seorang, dia masih nak tarik lagi orang lain-lain untuk berjaya kan. Okay. Soalan second last. Okay. Macam Cik Ayu ni tahu, kita pernah belajar sebelum ni dalam MGT dekat SEM 1 dan mungkin kalau Cik Ayu ni ambil business course sebelum ni pun ada cakap pasal SWOT analysis. Betul tak? Betul. Okay. Dalam SWOT analysis ada satu perkataan ataupun satu suku huruf iaitu huruf W yang stand for weakness. Dan dalam perniagaan Cik Ayu ni, adakah Cik Ayu ni telah pun analyse W tersebut dan macam mana Cik Ayu ni avoid that W which is weakness? Okay, so nak kata weakness tu kelemahan diri sendiri adalah diri sendirilah. Tapi ni kita cerita santai-santai lah. Ini pernah mengalami orang kata masalah moment down, iaitu di mana orang replika brand yang lain tapi identiti Aini sendiri. Akhirnya macam bag Dior tu dia jadilah bag Ida ke apa ke, macam tu. Tapi dia masih menggunakan konsep Dior tu sendiri. So waktu tu Aini ambil masa yang lama, tak adalah lama, dalam 2 minggu macam tu untuk stabilkan emosi balik. So bila stabilkan emosi tu Aini tanyalah kawan-kawan, tanya kawan rapat, tanya kawan bisnes, tanya family sendiri. So dari segi orang-orang macam tu yang buatkan macam diorang pun kata, kenapa diorang nak tiru Ayu ni? Kau ni kenapa diorang nak tiru kau? Kau special sebab tu kau orang tiru kau. Kau menjadi inspirasi dekat dia. Kau kena rasa bangga sebab diorang tiru kau. Macam diorang akan kata macam kita ni famous lah apalah. Tapi kita sendiri rasa tak best sebab dia macam tiru identiti kita, faham tak? Kiranya macam padahal kita sendiri yang create benda tu, kita pula rasa sedih. Tapi rasa sedih lah bila ada tu customer lain ataupun follower lain samakan bisnes kita dengan bisnes dia. And then ada siap kata yang awak ni sama ke dengan dia? Awak ni sama ke dengan dia? So waktu tu Aini rasa macam down lah. Usaha aku selama ni, aku yang main ni, yang lagi lama daripada dia, aku pula yang kena give up untuk dia.
So kelemahan Ayu ni, Ayu ni kata okey lah tak apalah, biarlah. Lepas tu lama-lama bila kita dah borak-borak, dah cerita dengan kawan semua, Ayu ni rasa macam motivasi balik bila kawan bisnes Ayu ni kata kita kena rasa bangga sebab ada orang inspirasi dengan kita. Maksudnya dia jadikan kita inspirasi dia lah untuk, so waktu tu Ayu macam okay, kita ambil side positif je. And waktu dia kata mungkin orang ni dia ambil kau punya luaran je, A kau je, tapi dia tak tahu kau ada B, C, D, F, G yang orang tu tak tahu. So apa Ayu ni buat, Ayu ni improve kan. Ayu ni asah Ayu ni tu, fikir mana aku nak buat ni. Okay, bila tapi kita kena tengok juga competitors kita ni macam mana. So kita kena tengok dari segi mana dia tiru aku ni. Katakanlah dari segi storytelling, nak kata storytelling, minta maaf lah, bila kita dalam bisnes ni kita kena tengok juga competitors kita. So Ayu ni tengok okay, competitors aku ni dia cerita, dia tiru aku ni dari segi suara dia, tapi suara dia pun tak sama pun macam aku. Aku pun ni. So Ayu daripada situ Ayu rasa macam okay, kita kena buat ni konten yang lagi power daripada dia. Kalau dari segi caption pula, Ayu ni analisis apa ni, memang sama lah, orang kata memang sebiji. Memang kalau Bud sendiri tengok memang sebiji gila, dia macam tiru diri sendiri. Macam Ayu ni ada second IG. So waktu tu Ayu ni kata tak boleh, aku kena keluarkan orang kata 100% effort Ayu ni. So Ayu ni perbaiki balik, Ayu ni buat copywriting yang betul, takat gambar lain daripada dia, buat feedback customer. Kawan bisnes Ayu ni pun kata orang tu dia boleh hanya tiru kau je, tapi kau sendiri boleh pelbagaikan benda tu. So Ayu ni ambil dia punya nasihat dia, and then Ayu masih ingat lagi dia kata KFC dengan McD, kenapa dua-dua ni masih ada customer lagi, padahal dia jual ayam je. So apa yang dia buatkan adalah dia wujudkan keunikan dia sendiri. Contohlah macam KFC tu, kenapa orang suka dia, sebab mungkin dia ada ayam nasi lemak tok tu, and then dia ada apa lagi, crispy tu. So benda tu pelbagai. So daripada situ Ayu kata betul juga tu. Dua-dua ni jual ayam, tapi dua-dua ada dia punya fans dia sendiri. So waktu tu bila kita dah ada mindset macam tu, kita kena percaya balik yang ke atas. Atas tu adalah Tuhan kita lah. Maksudnya kita usaha, kita mesti rezeki tu akan datang. Katakanlah waktu Ayu ni down tu, Ayu ni diam je, Ayu tak buat apa-apa, benda tu akan selubung Ayu ni punya pemikiran tau. Kau ni tak bagus lah, kau ni sama dengan dia apa semua. Lepas tu nak lagi pula customer komen, awak ni sama ke? Benda tu akan jadi masuk pemikiran Ayu ni. So Ayu ni macam kita boleh decide, okay, kita tutup lah bisnes ni, rimas lah, buatlah bisnes lain. So katakanlah pada momen tu Ayu ni give up, Ayu ni takkan sampai setahun macam ni. So apa yang Ayu ni boleh cakap adalah kita kena sentiasa daripada weakness tu, kita siasat balik diri kita. Apa yang buatkan kita ni lemah. Bukan kita nak cakap kita ni tak boleh ada sifat lemah tu, tapi kita sebagai entrepreneur kita tak boleh tunjuk yang kita ni lemah sebab orang lain suka. Katakanlah Ayu ni down waktu tu, awak rasa kompetitor tu suka tak? Sebab dia seorang je yang domain dalam perniagaan tu. So itulah Ayu ni kata, kita kena jangan pernah rasa give up. Kita teruskan je, buat je sampai benda tu jadi. Dan yang paling penting, bila kita dah polish apa semua tu, kita kena ingat balik siapa yang lagi besar, yang lagi mengaturkan semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, yang dia dah bagi tahu dah. Kau berusaha lah, nanti rezeki tu aku bagi. Kau tinggal berusaha, macam kita belajar kan. Kita belajar benda tu kita tawakal lah sebab kita dah usaha dahulu. So itu je lah Ayu ni selalu ingat, kalau aku tak usaha, orang tak akan nampak aku punya usaha. Orang tak akan nampak brand aku. Bila aku tak usaha benda tu, orang tak nampak brand aku. So rezeki tu tak akan datang lah sebab kita tak membuka rezeki tu untuk datang. Bestnya dengan cerita Cik Ayu ni ya, sebab macam cerita, macam movie, kita tengok movie, kita tengok somebody cerita. Dan bolehlah saya boleh cakap yang walaupun saya tak pernah berada di tempat Cik Ayu ni, tapi bila orang lain ambil identiti kita, kita rasa memang sangat sakit hati. Kalau
Macam mana kalau kawan ambil kita punya lawak pun kita dah rasa macam asal ambil lawak aku kan. Macam tu. Dan saya pun memang suka sangat metafora kawan Cik Ayu ni bagi dekat Cik Ayu ni, di mana ke-uniqueness KFC Yes. dengan McD itu macam sekarang ni banyak tau sebenarnya competitors mereka, tapi mereka Betul. still boleh sustain Yes. dekat diri diorang. Dan saya sangat respect lah dekat Cik Ayu ni kerana tidak give up dan masih meneruskan kejayaan Cik Ayu ni walaupun dalam keadaan yang a bit susah dan juga tengah belajar dan soal-soalan kan. Baiklah, nampaknya kita sudah ke penghujung sesi temu ramah. Tapi sebelum kita akhiri sesi temu ramah ini, saya akan tanya soalan terakhir. Soalan ni adalah soalan penutup di mana saya ingin meminta Cik Ayu ni untuk memberikan sedikit harapan Cik Ayu ni dalam dari segi perspektif bisnes dalam 5 ke 10 tahun yang akan datang dan juga harapan Cik Ayu ni. Silakan. Kiranya ayat saya cakap diri saya pada 10 tahun lagi lah. Ya betul. Okay. Dalam bisnes perspektif. Maafkan saya. Kiranya macam mana tu? Sekejap. Contoh kan. Okay, aku cakap biasa. Apa? Contoh kau punya target dalam 5 ke 10 tahun macam mana? Okay. So, target Ayu ni 5 ataupun 10 tahun sama je macam Ayu ni cakap tu. Kalau dipermudahkan, Ayu ni nak cipta Ayu ni punya brand sama macam orang lain. Masa yang sama, Ayu ni boleh tolong orang lain juga, ataupun student-student nak cari duit, ataupun Ayu ni boleh bantu diorang sebersedikit. Sebab Ayu ni suka masuk dalam kelas-kelas bisnes ke. So bila kita masuk kelas-kelas bisnes tu, lagi-lagi macam Sifu Jamal apa semua tu, level Sifu Jamal tu memang dah kata orang-orang yang founder-founder hebat lah, tapi Ayu ni belum hebat lagi. So kita carilah ilmu yang setara level dengan kita, cara orang baru nak up lah, level baru nak up. So apa Ayu nak cakapkan pada diri Ayu ni 10 tahun nanti, insya-Allah muka kau pun ada juga dekat billboard jalan nanti, insya-Allah. Muka kau pun ada juga keluar dekat berita ke apa ke, sebab kita suka kan, siapa je tak nak berjaya dalam hidup ni kan. Tapi Ayu ni kalau lah bukan rezeki Ayu ni untuk jadi businesswoman full time ke, sebab kita tak tahu kan, mungkin lepas ni Ayu ni kerja pejabat ke kan, kita tak pernah tahu apa kehidupan Ayu ni. So Ayu ni akan bagi tahu Ayu ni takkan lupakan apa yang Ayu ni minat, business tu. So kalau Ayu tak ada rezeki, tak apa, lepas mungkin Ayu ni boleh buat part time juga macam sekarang waktu tu. So Ayu ni, tu je lah harapan Ayu ni. Ayu nak tengok Ayu ni berjaya. Ayu ni nak inspirasikan orang lagi ramai lagi. Okay, jadi macam Ayu ni, kita jangan pernah give up. Lepas tu jangan pernah putus asa dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, saya root for Cik Ayu ni punya kejayaan. Okay, ada kucing ke tu? Ni lah. Kejap. Kejap. Sekejap. Bersepah bila aku. Apa? Dadah. Alah, ni Oyen ke? Oyen. Okay. Comel. Okay. Kejap, aku nak buat penutup. Okay. Baiklah, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Ayu ni sekali lagi atas kerjasama yang cukup mantap bagi saya. Terima kasih kerana support saya sehingga ke penghujungnya. Baiklah, itu saja. Terima kasih Cik Ayu ni. Bye-bye. Okay, bye-bye. Sabar Sebelum tu. Okay. Dah lu. Sabar. Okay. Nak padamkan recording. Cantik doh. Mana ada.